亲爱的姐妹们平安，我们又再一次见面，让我们来赞美主，我们来唱一首诗歌，就是第3季的七团契的 edisi yang baru ya, nomor 64, 64首。我只是个罪人，却是蒙恩典。Aku hanya seorang yang berdosa, namun aku mendapat karunia keselamatan dari Tuhan. Orang yang berdosa, setelah kita percaya kepada Tuhan, Tuhan mengubah hidup kita, Tuhan membentuk kita. 64首 lagu nomor 64. 我一切所有，无非是接受，都是主赐下在我心之后，故我不自夸，骄傲为赞，我只是个罪人，蒙救恩，我是个罪人，蒙恩典，一切的罪恶的失免，赞美主耶稣，荣耀归天父，我是个罪人，蒙救恩。Kini ku telah diselamatkannya, hatiku penuh dengan gembira, ku mau selalu memujinya, karena ku telah diselamatkan. Aku penuh dosa, selamatlah, anugerah Tuhan selamatkan. Pujilah Yesus, muliakan Bapa, kini ku telah selamatlah. Dulu dosa perintah hatiku, menjauhkan langkahku dari Tuhan. Kini Injilnya ku beritakan, karena ku telah diselamatkan. Aku penuh dosa, selamatlah, anugerah Tuhan selamatkan. Pujilah Yesus, muliakan Bapa, kini ku telah selamatlah.我们来同心祷告， mari kita masuk dalam doa。 亲爱的天父上帝，我们谢谢你的恩典，让我们再一次学习以斯帖记里面的宝贵的信息，求主帮助我们听了能够明白，能够记得，能够遵行。 Terima kasih Bapa kami di dalam surga, kami bisa meneruskan belajar sebagian dari kitab Ester. Kami mohon supaya Tuhan tolong kepada kami mengerti kebenaran yang dipaparkan di dalam firman Tuhan, dan kami bisa melaksanakan di dalam hidup pribadi kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin。 姐妹们，我要读一段的圣经，就是以斯帖记第2章16到18节。 Ibu-ibu, saya akan bacakan kitab Ester pasal yang kedua ayat 16 sampai ayat yang ke-18。 亚哈随鲁王第7年10月，就是体别月，以斯帖被迎入皇宫见王。王爱以斯帖过于爱众女，他在王眼前蒙恩宠，蒙宠爱比众处女更深。王就把王后的冠冕戴在她头上，立她为王后，代替瓦实提。王因以斯帖的缘故，给众首领和臣仆设摆大宴席，又预免各神的祝岁，并照王的后裔大版赏赐。
Esther pasal yang kedua ayat 16 sampai ayat yang ke-18 demikian bunyinya. Maka Esther dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Demikianlah Esther dibawa masuk menghadap Raja Ahasuerus ke dalam istananya pada bulan ke-10 yakni bulan Tebet pada tahun yang ke-7 dalam pemerintahan Baginda. Maka Esther dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain dan ia beroleh kasih sayang, kasih Baginda lebih daripada semua anak dara lain. Sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi Ratu Ganti Wasti. Kemudian diadakanlah oleh Baginda suatu perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, yakni perjamuan karena Esther. Dan Baginda menitahkan kebebasan pajak bagi daerah-daerah serta mengaruniakan anugerah sebagaimana layak bagi raja. 我们还记得在以斯帖记第1章那边讲到说，亚哈随鲁王举行180天的大宴席，那是在他执政第三年。那来到第2章16节，刚才我们所念的就是说，亚哈随鲁王第7年的时候就召集那些女子一个一个轮流。所以呢，在第7年的时候呢，以色列被召进监王，那是这个皇后的位置呢，自从瓦舍提被废掉之后呢，这个皇后的位置就空了4年。那么4年之后呢，这个以色列被召进皇宫见王。王一见以色列就非常的高兴，圣经说王爱以色列过于爱其他的女孩子，爱以色列比众处女更深更多。为什么呢？因为以色列除了有美丽的外表，它还有生命里面美好的素质。Ibu-ibu pasti masih mengingat ya, di dalam pasal 1 kitab Esther di sana mencatat bahwa Raja Ahasuerus mengadakan pesta 180 hari di dalam tahun ketiga pemerintahan dia. Nah, pasal 2 ayat 16 yang tadi baru kita baca dikatakan pada tahun ke-7 pemerintahannya Raja memanggil para gadis yang sudah dikumpulkan selama 1 tahun ya. Jadi setahun kemudian, yaitu pemerintahan Ahasuerus tahun yang ke-7, mereka bergilir dipanggil. Nah, begitulah dapat giliran Esther. Nah, sejak Wasti dicopot keratuannya sampai sekarang ini sudah 4 tahun. Jadi posisi ratu itu kosong 4 tahun. 4 tahun kemudian, tatkala raja begitu melihat Esther, dia senang sekali. 2 kali dikatakan di dalam 1-2 ayat ini dikatakan raja mencintai, mengasihi, menyukai Esther lebih daripada semua perempuan. Kemudian juga dikatakan raja mengasihi Esther melebihi daripada semua anak dara. Kenapa? Karena Esther selain ada paras yang elok, paras yang indah, dia masih ada keindahan di dalam jiwa batinnya. Ada inner beauty. Selain ada paras yang beautiful, tapi dia juga ada inner beauty. 有些人呢，你一看见他你就喜欢他，因为他美丽，他英俊，他潇洒。但是不久之后呢，你就会减少对他的喜欢。为什么呢？因为看见他的人品不是很好的。另外有些人你初看见他的时候好像是很平常的，没有什么特别的甚至可能是外表有一点不太好看，但是你跟他相交很久了，
你就会越来越喜欢他。为什么呢？因为你发现他的人品良善，人品好。另外呢，有一些人你一看见他你就喜欢他，你认识他以后呢，会越来越喜欢，因为他不但有外表上的美丽英俊，也有内在的美，这就是以斯帖。Ada orang begitu saudara lihat, saudara sudah suka ya, mungkin dia indah, dia cantik, dia ganteng, ya. Tapi lama-kelamaan setelah kita kenal dengan orang itu, kita bergaul dengan dia, lama-lama berkurang. Kesenangan kita kepada dia berkurang. Karena apa? Karena lama-lama kita melihat sifat orang ini, kepribadian orang ini, integritas orang ini kurang baik. Kita tidak begitu suka. Lama-lama kita bisa jadi nggak suka. Ada sebagian orang begitu kita melihat dia biasa-biasa saja, bahkan mungkin sedikit kurang kali ya pemandangan parasnya, tetapi setelah kita kenal dia, lama-lama kita bergaul, lama-lama kita makin senang, makin lama makin suka. Kenapa? Karena sifatnya bagus, ya, kepribadiannya baik, integritasnya bagus. Nah, ada sebagian orang begitu kita lihat dia, kita sudah senang karena ada indahnya, eloknya, gantengnya, dan kita makin lama makin senang. Kenapa? Karena orang tersebut bukan saja bagus lahiriannya, tapi batiniannya juga bagus. Itulah Esther. 王呢，因为喜欢以斯帖，他就马上他把皇后的冠冕就戴在以斯帖的头上，就代替了瓦斯帖，就立他为皇后。那么为了以斯帖的缘故呢，王为他的众首领和他的臣仆摆设宴席，免掉各神的税务，还有呢，他大大的给人赏赐。你可以想象王的兴奋，4年里面他孤孤单单，如今他得到美丽漂亮的皇后，而且是与众不同的皇后。所以他就什么呢？他就再次摆宴席，但是当然不是180天了。他摆设宴席，他免掉各省的这个税务，可见得他是多么的兴奋。还有他给一些人赏赐。Raja Ahasuerus begitu melihat Esther, Alkitab berkata dia memberikan mahkota ratu, ya, ke atas kepala Esther, dia angkat Esther sebagai ratu. Ya, dan demi Esther, Alkitab berkata dia mengadakan pesta, ya, untuk semua pembesar-pembesarnya dan untuk pegawai-pegawai istana. Bukan saja demikian, dia juga membebaskan pajak dari daerah-daerah kekuasaan dia, dan juga memberikan persen, ya, kasih anugerah kepada orang-orang yang tertentu. Bayangkan, ya, bagaimana raja ini girang, senang, excitingnya. Ya, bayangin aja 4 tahun dia lonely, dia kesepian, ya, tidak ada istri. Perempuan sih banyak lah di sekitar dia, tapi istri tidak ada, ratu tidak ada, seperti itu. Sekarang dia mendapatkan istri yang baru, ratu, ya, bukan saja cantik tetapi juga beda daripada wanita-wanita yang lain. 以斯帖做了王后之后呢，他仍然保持对末地改的顺服、尊重、谦卑。他还是守住末地改的叮咛吩咐，就是不将籍贯种族告诉别人。第20节有一句很重要的记载，圣经说以斯帖遵照末地改的命令，好像抚养他的时候一样。Setelah Esther diangkat menjadi ratu, dia mempertahankan kesetiaannya, ya, ketaatannya, hormatnya, kerendahan hatinya terhadap Mordekai, ya. Dia seperti dulu memegang perintah Mordekai, tidak memberitahukan asal-usul kebangsaannya kepada orang lain. Di dalam ayat ke-20 ada satu catatan yang sangat penting, dikatakan, ya, Esther tetap berbuat menurut perkataan Mordekai seperti waktu ia masih dalam asuhannya.
以斯帖现在是皇后了，而且是王非常宠爱的皇后，她已经跟以前不一样，她不一样了。但是呢，她的为人，她的态度她的态度对这个末底改的态度还是好像从前一样，还是像他小时候年少的时候，还没有结婚，还没有做皇后的时候，现在跟以前他的态度还是一样，还是尊敬末底改，还是尊敬末底改。这就是再一次给我们看见他生命的美好，他生命的美好，他的内在美。Esther sekarang memang beda, dia sudah ratu, dia sudah diangkat menjadi ratu kesayangan raja. Statusnya memang sudah beda, nggak sama lagi kayak dulu. Tetapi sikap dia terhadap Mordekai sama seperti dulu waktu dia masih kecil, sama seperti dulu waktu masih dia remaja, sama seperti dulu ya sebelum dia menikah. Dia tetap menghargai, menghormati, taat kepada Mordekai. Itulah sekali lagi kita melihat in the beauty, ya, keindahan batin kehidupan daripada Esther. 多少人以前贫穷、卑微、谦卑，但是身居高位之后变了，说话呀傲慢，你动不得他呀。但是以斯帖不是这样的人。Berapa banyak orang waktu mereka susah, miskin, ya waktu masih hina, tidak ada apa-apa, memang rendah hati, tapi begitu sudah naik pangkat, naik posisi, berubah. Ya, status berubah, sifatnya juga berubah. Kalau ngomong itu gede, ya, sombong, nadanya tinggi, nggak boleh disentuh egonya. Tapi Esther bukan seperti itu. 有一些人在做孩子的时候很听爸爸妈妈的话，很可爱很顺服，但是他长大之后，可能他很会读书，很会漂亮，嫁到有钱的丈夫，或者是他工作有高位置，他学问高，他发财了对父母也改变了，不再尊敬父母了，父母老了不会赚钱了，要靠他了。对自己的弟兄姐妹也不一样了，他认为他自己很高，兄弟姐妹跟他已经不相称了，回家好像做大王一样，大家都要服侍他，年老的爸爸妈妈也要服侍他，兄弟姐妹也要向他低头，一不合他的心意就骂哥哥姐姐骂，连爸爸妈妈他也骂，因为你要靠我所以呢，他没有想到在他面前的就是怀他9个月的妈妈，在他面前的就是抚养他早前辛苦把他养活给他养大，给他读很高学问的爸爸不认得了就是觉得说你们这个2个老头子没有想到怀他9个月抚养他的父母，再也没有兄弟的情分。以斯帖不是这样，他遵从末底改的命令，好像抚养他的时候一样。这就是他生命的内在美。Banyak anak-anak ya dulu masih kecil, lovely sekali, nurut ya, begitu manis, tapi setelah besar ya sekolahnya mungkin pintar, dapat pekerjaan yang baik, mungkin cantik, udah menikah, dapat suami yang kaya, ya udah kaya lah begitu. Jadi sifatnya juga berubah, sikapnya berubah, nggak lagi seperti dulu, nggak lagi dengar papa mama udah tua, tahu apa ini orang tua ini udah nggak berguna, nggak produktif lagi. Ya saudara-saudaranya, cici koko adiknya, ya kakak-kakak adiknya juga udah nggak selevel kayaknya seperti itu. Dia pulang ke rumah kayak raja, semua mesti taat sama dia. Papa mamanya udah tua, juga mesti layanin dia, apalagi saudara-saudaranya, adiknya, abangnya. Ya begitu nggak sesuai dengan hatinya, udah langsung ngomel, maki-maki.
Dia nggak lihat orang yang di depan matanya itu siapa. Orang yang menghamil dia selama 9 bulan. Bapak yang kerja mati-matian cari duit supaya dia bisa sekolah yang tinggi, sekolah yang mahal. Ya, nggak lihat lagi. Nggak lihat, cuma lihat udah tua. Ya kan? Udah nggak produktif. Ya, saudara-saudaranya udah nggak level sama dia. Semua mesti taat, semua mesti nunduk sama dia. Ya, dia yang membiayain keluarga, yang lain mungkin abang-abangnya juga ada kasih, cuman sedikit. Dia sudah jadi tulang punggung ekonomi keluarganya. Ngomongnya nadanya beda. Esther bukan seperti itu. Alkitab berkata, dia masih seperti pada waktu ia masih di dalam asuhan Mordekainya. Saudara sekalian, di dalam Alkitab ada mencatat ada seorang raja. 在圣经里面记载有一个王叫做约阿斯王。约阿斯王的父亲死了以后呢，他的祖母很雄性就起来剿灭王室里面所有的人他的孩子他也是杀掉，这可怕的这个女人她要做王了，她要做女王。那么这个约阿斯那个时候还小呀，还小就被他的姑姑故障被他的姑姑故障呢，就怎么样呢？就把他抢过来了就把他藏起来。他的故障是当时的大祭司，叫做耶和耶达，他就暗暗的抚养这个小王子小约阿斯，他才2-3岁那么到他7岁的时候呢，这个大祭司他的故障就扶立他做王。那么这个祖母呢，篡位的祖母就被杀掉，那么就扶立小孩，这小孩子7岁的时候就做王。当然7岁的孩子不懂得这个，他的姑丈大祭司就扶持他，教他怎么做人，教他怎么样敬畏上帝，学习上帝的律法。长大以后就约阿斯成为一个好的王。Di dalam Alkitab mencatat ada seorang raja namanya Yoas. Nama papanya Yoas setelah mati, neneknya ini pingin jadi raja. Si nenek ini nih, ya dia lihat anaknya udah mati. Alkitab berkata dia membasmi semua keturunan raja. Ini mengerikan sekali. Jadi dia mengambil alih tahta kerajaan ini. Dibunuh-bunuhin tuh. Anak dia semua keturunan raja di istana dibunuhin. Nah Yoas masih kecil ya pada waktu itu. Dia disandra, dia diculik oleh tantenya. Oleh tante dan omnya. Tante jadi adik perempuan dari papanya. Dia menculik, ini keponakannya nih. Dia culik dengan maksud baik, disimpan, disembunyikan ya sama tantenya. Suami tantenya ini ya Yoyada adalah imam besar pada waktu itu. Jadi tante dan suaminya ini menyembunyikan Yoas yang masih bangsa umur 23 tahun, masih kecil seperti itu. Ya. Jadi disembunyikan, dipelihara. Dia diajar, dididik. Sampai Yoas umur 7, dia dinobatkan. Ya, jadi imam besar itu mengangkat dia menjadi raja, diumumkan. Oh, orang baru tahu, oh ini masih hidup ya. Jadi neneknya itu yang begitu ambisi, dia dibunuh, ya, dibunuh. Itu ibu suri, jahat itu. Anak umur 7 mana bisa jadi raja, ya kan? Pasti di bawah bimbingan imam besar Yoyada. Yoas ini diajar bagaimana jadi orang, bagaimana harus menjadi orang yang soleh, takut akan Tuhan, belajar firman. Imam besar, dia mengerti firman, ya kan? Diajar supaya nanti jadi raja. Kamu jadi raja, sekarang udah jadi raja ya, jadi raja yang baik. 后来故障大祭司耶和耶达死了，那么圣经说犹大的众首领来朝拜王
王就听从他们，就离弃上帝，就转去拜拜。那么这一件事就得罪上帝，有愤怒临到约阿斯。上帝差遣先知来提醒他，来引导这个约阿斯，你要归向上帝，你本来是一个好王嘛，为什么你改变呢？但是王和众首领不听从，骄傲，不听从，甚至于把劝勉他的、对他有恩的大祭司的儿子先知大祭司的儿子先知这个撒迦利亚，劝勉王不但没有被接纳，反而王把他杀掉。圣经说，这样约阿斯就不想念撒迦利亚的父亲耶和耶大对自己所施的恩典。Jadi setelah Imam Besar Yoyada mati meninggal, Alkitab berkata pemimpin-pemimpin pejabat-pejabat negara datang menyembah Raja Yoas. Wah, dia didewakan. Sehingga Raja Yoas ini dengar ngomongan-ngomongan pemimpin itu meninggalkan Tuhan. Ya, sembahyang kepada patung-patung berhala. Ada murka Tuhan datang di atas diri Raja Yoas. Tuhan mengutus hamba-hambanya, para nabi ya, untuk membimbing, mengingatkan dia. Ya, salah satu adalah Nabi Zakaria, itu anak Imam Besar Yoyada, orang yang berbudi kepada Raja Yoas yang mengangkat dia, ya, yang membimbing dia. Nah, ini Zakaria juga menasihatkan Yoas. Dia bilang, kamu kan sebenarnya kamu baik, ya, kamu raja yang baik, kenapa kamu berubah, bertobatlah. Oh, tidak diterima. Raja tidak terima, pejabat-pejabatnya juga tidak terima, dan akhirnya dia membunuh. Ribet ya kamu ya. Jadi dibunuh. Alkitab mencatat komentar Alkitab. Dikatakan Raja Yoas tidak mengingat kesetiaan yang ditunjukkan Yoyada, ayah Zakaria, terhadap dirinya. Gak ingat budinya, gak ingat budi bapaknya, anaknya dibunuh. Karena apa? Kamu banyak mulut. 1年之后，圣经说约阿斯王呢就病重，病重的时候，他的臣仆就起来背叛他，在床上把他杀掉，因为他们要替这个耶和耶大报仇，你不义不仁，所以他底下也有一些很忠心的人看不过眼，趁他生病的时候就杀掉。杀掉了之后呢，这个王本来是有王的墓，什么诸王死了以后就有他的坟墓，但是圣经说他们没有把约阿斯葬在王墓里面。你看，setahun kemudian Alkitab berkata Raja Yoas sakit parah. Waktu dia sakit parah, ada anak buahnya yang juga tidak suka dengan sepak terjangnya, orang yang tidak mengerti budi. Ya, bukan saja nggak balas budi, bahkan membunuh orang yang berbudi, ya, anak orang yang berbudi pada dia, yang mengingatkan dia. Jadi akhirnya anak buahnya bagaimana? Membunuh dia. Dia dibunuh, diranjang. Nah, saudara, biasanya itu raja ya, ada kuburan untuk para raja yang mati, raja mati di situ. Tapi Alkitab berkata setelah Yoas mati, dia tidak dikubur di kuburan raja. Coba bayangkan. Ya.
以斯帖却不是这样无情忘恩的人，他对末底改的尊敬顺服，就好像从前小时候一样，好像他还没有做皇后的时候一样啊。钱财地位，皇后的冠冕不会败坏她的内在美，何等的宝贵。Esther bukan seperti Raja Yoas, ya. Esther bukan orang yang tidak tahu budi, bukan orang yang melupakan kebaikan budi orang lain. Dia tetap, ya, memang dia berubah, posisi berubah, tapi sikapnya tidak berubah. Dia masih seperti dulu, menghormati, taat, ya, kepada Mordekai. Dia masih nurut. Nah, kita lihat, inilah dia punya inner beauty, ya, keindahan, kecantikan, keelokan, keelokan jiwa dia, ya, keelokan jiwa dia sangat-sangat menyentuh kita, sangat-sangat berharga sekali. 亲爱的姐妹们，我们从以斯帖的内在美，我们有很多功课可以学习。然后圣经继续给我们看见末底改是在朝廷里面有一份官职的人呀。末底改在朝廷里面有一点的官职，所以呢，他能够天天坐在朝廷的门口。第2章第19节给我们看见，末底改似乎是朝廷里面的一个官员之一，所以呢，在第11节告诉我们，他能够天天在女宴面前行走，因为他要看以斯帖发展的情形怎么样。以斯帖做了王后之后，他仍然照着末底改过去的吩咐叮咛，就是没有把他的籍贯重注告诉人。在第20节有一句很重要的话，很重要的记载，以斯帖遵末底改的命，如同抚养他的时候一样，如同抚养他的时候一样。Pasal 2 ayat 19 memperlihatkan kepada kita sepertinya Mordekai adalah salah satu, dia punya jabatan, ya, salah satu pejabat di istana juga. Oleh sebab itu dia bisa, pasal 2 ayat 11 dikatakan dia bisa setiap hari datang jalan mondar-mandir di pintu gerbang istana, di pelataran, di tempat bagian para wanita, ya. Orang biasa mana boleh tiap hari jalan lewat di situ. Setelah Esther diangkat menjadi ratu, dia tetap, ya, memegang perintah pesan dari papa angkatnya, ya, dari sepupu, ya, papa angkatnya dari Mordekai, yaitu tidak memberitahukan kepada orang asal usul dan kebangsaannya. Nah, di dalam ayat 20 ada satu perkataan yang catatan yang penting sekali. Di sana dikatakan Esther tetap berbuat menurut perkataan Mordekai, ya, menurut perkataan Mordekai seperti dulu, ya, seperti sedia kala, seperti dulu. Ini sangat penting sekali memperlihatkan sikap dia. 有一天呢，末底改坐在朝门，听
听见有2个守门的太监要暗杀国王的这个阴谋。末底改呢就把这个消息告诉以斯帖，以斯帖就报告给国王，让国王能够查究这件事。查究的结果果然真的有这一回事，所以呢，那2个守门的太监呢就被处死了。第23节说，以斯帖是奉末底改的名报告给国王，这又是一个生命内在美的一个表现。生命内在美的一个表现，他不强取功劳，不是说他知道，他很灵通，他那是说是末底改听见看见的，是末底改告诉他，所以这个功劳是属于末底改的，是属于末底改的。Pada suatu hari di depan pintu istana, Mordekai mendengar ada 2 sida-sida penjaga pintu punya rencana jahat, ya, mau membunuh raja. Nggak tahu ada kepahitan apa itu. Nah, Mordekai memberitahukan hal ini kepada Esther, dan Esther lapor kepada raja supaya diselidiki. Selidik punya selidik, benar memang ada perkara itu benar. Sehingga 2 tukang jaga pintu itu dihukum mati. Nah, ayat 23 berkata, Esther mempersembahkannya kepada raja atas nama Mordekai. Mempersembahkan artinya Esther memberitahu informasi ini kepada raja atas nama Mordekai. Saudara, sekali lagi kita melihat satu poin lagi yang memperlihatkan inner beauty daripada Esther. Keindahan batin Esther. Dia tidak merebut jasa orang lain, ya. Dia tidak menyebut jasa orang lain. Jadi dia kasih tahu raja ini informasi dari Mordekai. Mordekai yang lihat, yang dengar. Ya, raja bisa selidiki. Jadi jasa ini, kredit ini diberikan kepada Mordekai, bukan Esther. 今天有很多人用各种的方式把别人劳苦的这个工作归在自己的名下，有的是明明说是我做的啊，那有的呢口没有这么说，但是他就制造一个印象给人，让人以为那是他做的，那是他的功劳。以斯帖的生命非常美丽，非常美丽，他品德高尚。他品德高尚，因为它里面有美好的灵性，让我们操练我们内心的生命，让我们能够越来越像我们的主。Hari ini banyak orang memakai bermacam-macam cara, berdaya upaya untuk merebut, mengambil, mencuri jasa jeripaya orang lain. Ya, orang lain yang bekerja, dia bilang dia yang bekerja. Atau mungkin dia tidak membicarakan, mengatakan secara verbal, tetapi dia menciptakan suatu kesan supaya orang otomatis mengira bahwa itu dia yang kerjakan, itu jeripaya dia, itu jasa dia. Esther tidak demikian. Betapa indah hidup Esther. Walaupun dia masih muda, tetapi dia anggun, moralnya sangat bagus, karena di dalam batinnya ya ada rohaninya itu, kerohaniannya, hubungan dia dengan Tuhan sangat intim, sangat dekat, sangat baik. Marilah kita belajar kepada Esther untuk melatih
kehidupan kerohanian kita. 我们同心祷告， mari kita masuk ke dalam doa。 亲爱的天父上帝，我们再一次感谢你的恩典，从年轻的以斯帖看见他生命的内在美。主，求主你帮助我们，让我们也能够效法他，让我们把上帝的荣耀归给上帝，把人的劳苦归给那个劳苦的人，不要强取别人劳苦工作的果效。求主帮助我们。Bapa kami di dalam surga, terima kasih sekali lagi kami melihat keindahan hidup, keindahan batin Esther. Walaupun dia muda tetapi mempunyai moral yang anggun, mempunyai moral yang tinggi, karena di dalam hatinya dia ada hidup kerohanian yang indah, yang selalu dekat dengan Tuhan. Tolong kepada kami Tuhan, supaya kami juga meneladani Esther. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. 我们再唱一首诗歌，就是新的诗歌本第3季第70首雅歌。 Kita angkat satu puji-pujian di buku nyanyi edisi ketiga, buku yang baru, nomor 70, Kidung Agung. Kidung Agung. 当我们的生命被主吸引的时候，我们就会越来越像我们的主，而且我们因此也能够吸引人跟我们一同来跟随主。 Kidung Agung. Apabila kita terhisap, kita tertarik, kita mengikut Tuhan, maka hidup kita makin lama makin menyerupai Tuhan. Dan dengan demikian kita pun akan bisa membawa orang, menarik orang, orang pun tertarik untuk ikut kita bersama-sama mencari Tuhan. Lagu nomor 70. Cepat mengikutmu, hatiku